warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. InsyaAllah pada malam ni kita kembali bersama saya Lutfi Hadi bin Rashid selaku Timbalan Presiden dan juga moderator kalian pada siri Revolusi Bahasa dan Asas Ramadan, dan juga bersama tetamu undangan kita iaitu merupakan Profesor Solehah, Profesor Dr. Solehah. Beliau merupakan pensyarah bahasa Arab dan kesusastraan di UiA. Dan minggu ini merupakan siri kelima selepas kita berehat seminggu yang lalu. Dan untuk pengetahuan maklumat rakan-rakan, dan waktu siaran kita berubah. Kalau sebelum ni kita bersiaran pada pukul 2.30 petang, tapi kali ini kita anjak pada pukul 9 malam. Dan pada masa yang sama, untuk pengetahuan rakan-rakan, kami di PKPM juga mengadakan siri bibliofilia khas yang mengupas dan mengkritik karya yang dibentang ataupun yang ditulis oleh Ustazah, dan kami telah bermula pada hari Rabu yang lalu, dan kita bermula dengan Dr. Helmi Ramli yang merupakan fellow di KASIS. Dan tanpa membuang masa, saya fikir mungkin ada beberapa kritikan ataupun ada beberapa ulasan yang Ustazah boleh bahas berkenaan dengan apa yang telah dihuraikan atau apa yang telah direview oleh Dr. Helmi Ramli. Tanpa membuang masa, saya serahkan terus kepada Profesor Dr. Solehah untuk menjawab persoalan dan sekaligus meneruskan sesi perbincangan kita pada minggu ini yang terkait dengan tajuk kerajaan terawal dan bahasa para Nabi. Wallahu a'lam. Saya serahkan terus kepada Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Lutfi Hadi selaku moderator kita hari ini untuk sesi siri yang kelima, ya. Untuk sesi siri yang kelima, Ustazah akan terus maklum balas balik tentang apa yang diperkatakan oleh Dr. Helmi pada 3 Jun hari itu. Persoalan yang dikemukakan di sini ialah dia tentang Homo sapiens. Ya, Homo sapiens mengikut fahaman yang Ustazah dengar daripada perbincangan hari itu pada 3 Jun itu, dia mengatakan bahawasanya Homo sapiens dan Adam itu, kita tidak boleh mengatakan Adam itu Homo sapiens. Itu yang Ustazah faham daripada apa yang dia kata. Memang ada satu mazhab, ada mazhab di kawasan tanah Arab tu. Benda ni memang riuh di negara Arab sekitar 10 tahun yang silam, apabila ada sekumpulan yang melontarkan idea, betul ke Adam AS itu the first man? Betulkah Adam AS itu adalah manusia pertama? Sebab bagi mazhab ini yang berfahaman begini, dia menganggap bahawasanya Adam itu bukannya Homo sapien, dan mereka tidak yakin bahawasanya, mereka tidak pasti bahawasanya adakah Adam itu the first man. Ustazah dalam tulisan buku Ustazah Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, Ustazah tak ikut pendapat itu. Ustazah tahu ada pendapat itu, tetapi Ustazah tidak ikut sebab bagi Ustazah, ahli sains barat, dia meletakkan satu istilah, dia menamakan satu istilah Homo sapiens bertujuan untuk membezakan di antara membezakan dengan Homo erectus. Jadi dia mencipta satu istilah, nama dia Homo sapiens. Dan apakah ta'arif Homo sapiens di sisi ahli sains tersebut? Homo sapiens bermakna the wise man. Dalam bahasa Arab dia kata al-insanul aqil. Jadi kita yang belajar Quran ni, yang belajar Quran, kita orang Islam, kita bila dia kata al-insanul aqil, kemudian dia kata the wise man, jadi kita terus faham itu adalah Adam. Memanglah ahli sains tu dia tak akan kata the first man was Adam. Dia tak akan kata the wise man was Adam. Dia tak akan kata sebab
dia bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Tapi istilah itu dicipta untuk membezakan antara Homo erectus yang kita telah bincang sebelum ni, yang kita kata laisal aql, yani laisa fi ahsani taqwim. Kemudian dia orang mendatangkan satu istilah Homo sapien. Jadi pandangan ini Ustazah rasa kita perlu pegang. Sebab apa? Dalam surah Al-Baqarah, allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala sebut allama Adam al-asma'a kullaha. Apa maksudnya? Bermaksud Adam itu insanul aqil. Tapi persoalannya, betulkah Adam yang insanul aqil yang pertama dicipta? Ini merupakan satu masalah besar melibatkan perpecahan pemikiran ummah. Sekiranya kita mengatakan al-insanu al-aqil tadi, iaitu Homo sapien, bukan yang Adam alaihissalam. Seolah-olah kita mengiyakan teori Darwin tu. Maknanya betul lah teori Darwin itu mengatakan hasil daripada Homo erectus maka berlaku satu evolusi dan melahirkan Homo sapiens. Kita mengiyakan dalam nada yang tersembunyi. Okey, mungkin pihak yang memahami benda ni, pihak yang mengatakan bahawasanya Adam, kita tak boleh kata Adam ada Homo sapiens. Mungkin level mereka boleh faham. Tetapi bila masuk kepada anak, cucu, cicit, ciak dan selepas ini, Ustazah kata rasa susah kita nak memahamkan generasi yang seterusnya. Jadi Ustazah berpegang kepada teori Homo sapien adalah merupakan insanul aqil, the wise man, itulah Adam alaihissalam. Habis kita. Kita banyak lagi masalah dalam dunia Islam sebenarnya. Masalah kita nak membuktikan bahawa bahasa Akkadiyah adalah bahasa pertama dan bukannya bahasa Sumeriah, itu pun dah sudah satu masalah. Kita tidak mampu untuk refute idea-idea daripada barat yang memomokkan idea bahawa Sumeri itu adalah pertama. Ini ditambahkan pula dengan masalah Homo sapien dan Adam alaihissalam. Sungguh malamlah Ustazah rasa nasib dunia Islam sekarang ini. Jadi Ustazah dalam artikel dalam buku Ustazah Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, Ustazah memang berpegang bahawa the first man adalah Adam, dan itu takrifan ahli sains moden yang Homo sapien itu untuk membezakan dengan Homo erectus. Ustazah rasa terjawab dah apa yang dikemukakan oleh Dr. Hilmi pada hari itu. Kemudian berbalik kepada kalimah Allah. Sebenarnya kalimah Allah yang Ustazah tulis dalam buku The Revolusi Bahasa tu, Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, adalah satu artikel yang terlahir hasil daripada isu kalimah Allah di negara kita yang beberapa tahun yang lepas. Jadi artikel Ustazah kalimah Allah itu telah digunakan oleh mahkamah untuk dijadikan hujah supaya kalimah Allah itu hanyalah digunakan untuk orang Islam dan tidak boleh digunakan dalam Bible. Jadi hujah yang perlu dikemukakan bila ada isu seperti itu ialah hujah linguistik. Ustazah tidak mengatakan bahawa, Ustazah tidak membincangkan pun dalam artikel itu tentang Allah itu sepatutnya daripada Nabi Adam alaihissalam. Benda itu orang sudah maklum lah. Orang sudah maklum benda tu. Tapi sekarang ini apa yang Ustazah bincangkan adalah kalimah Allah. Tajuk tu pun sendiri kalimah, bukan maksud. Ustazah tahu daripada Nabi Adam sampai itu memang kita semua orang percaya, semua agama samawi percaya Tuhan itu satu. Tetapi dalam kes kalimah Allah, pihak gereja nak gunakan kalimah Allah tu. Alif, lam, lam, ha. A-L-L, A-H tu di dalam Bible. Itu yang artikel itu digunakan sebagai hujah di dalam mahkamah. Dan hujah itu diterima. Ya, kita ada masalah untuk sesi. Kita menunggu sekejap. Ya, Ustazah teruskan. Okey. Dan satu lagi Ustazah daripada perbincangan dengan Dr. Helmi hari itu, Ustazah difahamkan bahawasanya sebagai yang Ustazah faham, dia kata Islam itu agama baru. Islam itu agama baru dan perkataan salam Islam itu. Islam itu sudah wujud semenjak zaman Nabi Adam lagi lah. Cuma dia tidak menggunakan istilah Islam. Dia menggunakan istilah agama Hanifah. Agama Nabi Ibrahim kan agama Hanifah. Dia tak kata agama Islam. Ya. Kita menunggu mereka bolehkan kita share screen sekejap.
Okey, dah boleh. Kita masuk Ustaz. pada okey ini. Okey. Dengan bahasa dan usul dan sebagainya, diletak alif lam tu. Alif lam ta'rif dan alif lam ta'rif dan alif lam at-ta'lil atau alif lam li ajli. Tetapi Jahili dia hanya sebut lah. Jadi Ustaz tidak nampak kenapa isu ni dikemukakan oleh Dr. Hilmi. Sepatutnya ini adalah pasal linguistik. Jika ingin menceritakan pasal Allah itu memang orang lain pun dah guna, tak ada masalah. Tetapi kita kena fokus sharp kepada penggunaan kalimah itu, sebab isunya adalah kalimah Allah, bukan maksud Allah. Ya. Okey. Balik kepada Ustazah ingat lagi yang Dr. Hilmi kata, itu dia kata sepatutnya Ustazah kena rujuk kepada kitab-kitab selain bagi yang Ustazah faham, dia melihat bahawasanya kitab tafsir Ibn Katsir itu agak lemah. Ustazah faham, maknanya masih lagi ada yang autentik dan tafsir Ibn Katsir. Untuk pengetahuan semua, tafsir Ibn Katsir adalah tafsir yang dah finest one. Kerana apa? Kerana tafsir ini Ibn Katsir telah mengumpul dan membuang mana-mana kaitan yang Israiliyat yang tidak boleh dipakai. Jadi dia dah memang susun elok-elok. Dan boleh dikatakan tafsir Ibn Katsir ini antara yang first class.
Okey, Ustazah rasa setakat tu Ustazah jawab. Untuk ribat kepada Dr. Hilmi minggu lepas, 3 bulan lagi tu. Okey, Lutfi. Baik, kita teruskan kepada perbahasan kita berkenaan dengan Book of Job yang merujuk kepada Nabi Ayub. Okey, dipersilakan kepada Ustazah. Okey, bagikan Ustazah punya tu yang WhatsApp tu. Okay, sekejap. Mhm. Okey, Book of Job ini ialah Job itu nama kepada Nabi Ayub. Orang putih dia panggil Job. Kalau dalam Bible dia sebut Job. Kalau dalam Arab, dalam yang orang Islam kita faham ialah Ayub. Jadi kita tahu cerita Nabi Ayub alaihissalam ini dia adalah seorang yang kaya raya. Sehingga kan sebahagian daripada kawasan di kawasan tanah Arab itu adalah milik dia. Sampai tahap tu. Beribu-ribu khadam dia ada, ternakan yang subur dan sebagainya. Tetapi disebabkan Allah uji dia dengan kesakitan. Allah uji dia dengan kesakitan. Jadi bila diuji dengan kesakitan, maka semua hilang. Dengan khadamnya, dengan anaknya, dengan hatta isteri-isterinya. Kecuali seorang saja yang bernama Rahmah ataupun Dina ataupun Lia. Ya. Siapakah Rahmah itu? Rahmah itu adalah setengah riwayat mengatakan dia adik-beradik Nabi Yusuf. Adik-beradik seibu sebapak dengan Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub dengan isterinya yang pertama tu. Ya, dengan isterinya yang bukan concubines. Yang isterinya daripada anak Ruben tu, yang dia nak tu. Jadi berdasarkan kepada kenyataan itu, dia mempunyai 3 orang. Nabi Yusuf mempunyai 3 orang, Bunyamin, Yusuf dan Dinah ni. Dinah ni, ada mengatakan nama Dinah, ada mengatakan nama Lia, ada mengatakan nama Rahmah. Jadi, Rahmah inilah yang setia dengan Nabi Yaqub itu tadi. Sehingga kan, ada yang cuba menggoda Rahmah untuk buat benda yang tak baik, dan Rahmah minta Nabi Yaqub pukul dia. Ya. Dan dipendekkan cerita, apa yang istimewa tentang Nabi Ayub tentang Nabi Ayub ini, selain daripada kisah dia yang sakit, dia kaya, Nabi Ayub ini ada sebuah buku. Nama buku tu Book of Job. Buku ni maklumat tentang info dalam buku Book of Job ada dalam Bible. Dan orang Kristian dan Yahudi sibuk mengkaji what is the Book of Job ni. Bila dia kaji, apa yang menariknya? Lutfi, tak boleh lagi? Ustazah nak baca ni? Tak boleh lagi? Boleh. Tak boleh? Tak dapat? Boleh. Ni. Besarkan. Tak boleh? Okey. Tak dapat? Boleh, Ustaz. Tak boleh. Ini lepas ni. Ustazah nak yang muka surat 192, 193 tu. Muka surat lain Okey, sedap. Okay. 193. 9293 tu. Dia ada 2 pages. Boleh? Kenapa tak boleh? Boleh. Ini Ustazah tak boleh baca ni.
beberapa orang ahli sejarah dan pendeta Yahudi yang bernama antaranya ialah Ibnu Ezra. Ibnu Ezra pada kurun yang ke-12 Masihi mengakui bahawa Safar Ayub dalam bahasa Arab, Book of Job ini dipanggil sebagai Safar Ayub. Ya, sama ada dalam Bible in English or in Arabic dipanggil Safar Ayub. Dalam Bible dipanggil Book of Job. Jadi dia kata menjadi bukti Nabi Ayub alaihissalam berbangsa Arab. Ini diakui oleh orang Yahudi sendiri. Jadi kemudiannya pandangan ini menjadi masyhur dan menjadi ikutan ulama selepasnya yang percaya terdapat kesan Arabiah pada Nabi Ayub alaihissalam, sehingga ada yang berpendapat Safar Ayub ini berasal daripada terjemahan bahasa Arab. Maknanya The Book of Job ataupun Safar Ayub itu seolah memang ditulis oleh orang Arab. Sehingga kan Ibnu Ezra mengakui buku tersebut bahawasanya ia adalah daripada terjemahan bangsa Arab. Pandangan ini juga pernah disebut oleh Frank Hug Foster dalam artikelnya Is the Book of Job a translation from an Arabic original? Tajuk buku dia, Is the Book of Job a translation from an Arabic original? Yang diterbitkan dalam jurnal The American Journal of Semitic Languages and Literature. Dia cakap apa? Dia kata it is this that the Book of Job shows a decided kinship with the Quran. Decided kinship with the Quran. Dia tak kata Quran. Kinship, makna ada kaitan. While showing title or none with the books given us in the Hebrew Bible. Jadi, Frank Hank Foster ini adalah orang Jews. Dan dia kata, it seems to belong in the same religious and literary group as the Quran, and not in that of the Bible. It would be superfluous to repeat here the passages already cited from the Quran. They may be found on many a page in this discussion. The fact is a momentous one. Jadi base kepada di sini, okey, dah dapat dah. Ya. Jadi di sini Ustazah cuba highlight untuk siri 5 ini, antaranya ialah Book of Job yang diakui sendiri oleh bangsa Yahudi, oleh Kristian, bahawasanya ia adalah terjemahan daripada bahasa Arab. Dan indirect way, Nabi Ayub itu adalah berbangsa Arab. Ya. Dan Ustazah ingin pergi juga sedikit di sini ialah ahli pidato dalam kalangan para nabi. Jadi dalam buku Ustazah, Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, Ustazah menyebut bahawasanya terdapat seorang nabi yang diakui oleh ahli sejarah bahawasanya beliau adalah khutaba'il minal anbiya. Khutaba'il anbiya. Siapa itu? Nabi Syuaib. Apakah kisah Nabi Syuaib? Nabi Syuaib ini yang dikatakan hidup sekitar 1600 sebelum Masihi hingga 1500 sebelum Masihi, merupakan seorang nabi yang diutuskan kepada kaum Madian. Ya, kaum Madian iaitu kaum yang menyembah berhala. Siapakah Madian ini? Dia menyembah berhala yang bernama Al-Aikah. Kawasan Madian ni dia kawasan antara Jordan dengan Palestin tu. Dia memang ada memang kawasan itu, ya. Dan dia ni juga Nabi Syuaib ini adalah mertua kepada Nabi Musa. Anak Nabi Syuaib kahwin dengan Nabi Musa. Namanya Syafura. Ya. Jadi Al-Aikah ini merupakan dia sembah berhala yang mana namanya Al-Aikah. Apakah Al-Aikah ni? Al-Aikah ini merupakan sebidang tanah gurun yang ditumbuhi pepohonan yang lebat. Baginda diangkat menjadi Nabi pada tahun 1550 sebelum Masihi. Namanya disebut 11 kali dalam Quran dan wafat di Madian. Seperti yang diriwayatkan oleh Jarir bin Hazam ketika mendengar Qatadah menyebut bahawa Nabi Syuaib AS diutus kepada 2 umat. Nabi Syuaib diutus kepada 2 umat. Yang pertama itu ahli Madian dan yang kedua ahli Aikah. Ahli Madian dan ahli Aikah. Jadi yang menjadi masalah di sini dia kata
ahli Madian ini, dia kata ini disebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 189. Dan dipercayai bahawasanya nasab dan asal beliau ialah Syu'aib bin Makil bin Yasjir bin Madian bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'ul bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Bin Sam bin Nuh. Al-Quran menyebut kisah Nabi Syu'aib alaihissalam sebanyak 17 kali. Ya. Baginda merupakan seorang ahli pidato kerana kecekapan dan kefasihannya, berdakwah dan dikenali sebagai Khatibul Anbiya, ahli pidato dalam kalangan para nabi. Dan dipercayai punya seorang, ia merupakan seorang lelaki berbahasa Arab yang menetap di sebelah barat semenanjung tanah Arab. Kenyataan ini diakui oleh sumber Yahudi tentang bangsa Nabi Syu'aib alaihissalam dan bahasa pertuturannya. Baginda menetap di pesisiran Laut Merah di tenggara Gunung Sinai. Ya, Madian ni dia tenggara, dia belum masuk lagi ke atas, dia masih lagi di bawah. Lepas Mesir masuk ke Sinai, Laut Merah, Sinai, di situ kaum Madian. Dan di situlah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Syu'aib. Ya. Ada setengah pendapat ahli akademik moden Islam sekarang dia mengatakan bukan Nabi Syu'aib yang Nabi Musa berjumpa. Itu pertikaian biasalah, ya. Jadi kita anggap yang dia pernah berjumpa sebab dia berkahwin. Katanya dia berkahwin dengan anak Nabi Syu'aib. Masyarakatnya terkenal dengan perbuatan buruk dan tidak jujur dalam timbangan. Ini masalah ummah Nabi Syu'aib ni. Ummah Nabi Syu'aib ni apa? Dia suka menipu dalam timbangan. Dan yang kedua, dia suka sembah Al-Aikah. Bila Ustazah baca Al-Aikah dalam tafsir Tabari, Al-Aikah ni rupanya ialah dia cipta berhala tapi berhala tu pokok. Dia anggap pokok itu Tuhan dia. Ustazah teringat cerita Avatar. Cerita Avatar, kan dia ada satu kaum tu, kaum Avatar ni orang yang hijau tinggi semua tu kan, duduk dalam hutan, duduk sembah pokok tu. Cerita ni macam cerita Nabi Syu'aib. Kaum Nabi Syu'aib yang menyembah Al-Aikah tu. Dalam Tabari dia kata Al-Aikah tu satu kawasan oasis, kawasan subur di padang pasir. Jadi bila kawasan subur, jadi masyarakat dan ummah pada ketika itu terima kasih sangatlah. Dan dia mengatakan pokok-pokok tu lah Tuhan dia. Itu masalah ummah Nabi Syu'aib. Okey. Kita back kepada kerajaan terawal. Ustazah ingat kerajaan terawal ni cuba Lutfi pergi ke foto siri 1. Boleh? Boleh tak? Boleh. Sekejap Okey. Sebab kita akan pergi ke muka surat 75-76 lepas ni. Tapi Ustazah kena tunjuk foto siri 1 dulu. Foto siri 5, 1. Okey, dapat? Dapat sini dapat, di bahagian saya dapat. Ustazah punya tak nampak? Oh, saya tak nampak Tak nampak. Sekejap saya share Penonton boleh tengok tak? Penonton boleh tengok. Sekejap. Oh, boleh tengok. Okay. Ustazah tak boleh tengok. Macam mana how to explain to you? Okey dah. Okey. Okey, ni kubur Nabi Syu'aib alaihissalam. Ni gambar-gambar semua daripada Tuan Haji Jazmin. Tuan Haji Jazmin yang akan jadi executive producer untuk projek dokumentari Kamus. Dan ada yang juga daripada Profesor Kopansky. Ya. Ustaz tak sepaksa sebut, kena sebut sebab mereka menyumbangkan gambar. Tanda terima kasih kena sebut nama mereka ya. Jadi Nabi Syu'aib ini kubur ya. Okey, lagi bawah. Lagi bawah. Ini kubur Nabi Yusha.
Ni semua dekat kawasan Palestin, Jordan ni, ya. Nabi Yusha, dan kita pernah cerita pasal kisah Nabi Yusha yang dia membuka kota Ariha dan dia minta dipegungkan satu jam matahari itu. Okey, lagi bawah. Okey, ini merupakan Mesopotamia. Mesopotamia ilustrasi oleh pelukis sekitar 2000 sehingga 700. Ya. Tapi di sini diilustrasi. Ini gambar daripada Prof. Kapansky. Okey, lagi bawah. Okey. Bawah. Jadi kalau kita tengok di sini ialah dia dikelilingi oleh sungai. Sungai ini adalah sungai Tigris dan Furat. Tigris dan Furat ataupun Euphrates dan sungai Tigris dan Furat. Dalam bahasa, dan ada satu lagi istilah dipanggil Euphrates dan Dajlah. Okey. Tigris dan Euphrates. Arabic dia Furat dan Dajlah. Furat dan Dajlah. Okey, kalau dia dikelilingi di sini dia sebut ini Ziggurat ni. Ziggurat yang ada dekat yang tinggi kawasan tu Ziggurat. Pada waktu itu Ziggurat lah yang paling tinggi. Ziggurat tu dalam bahasa Assyrian. Ziggurat tu dalam bahasa Assyrian dia menggunakan bahasa Aramaik, ya. Kerajaan Assyria dia memerintah daripada 900 hingga 600. 900 BC hingga 600 BC, circa. Jadi bangunan ini yang paling tinggi. Jadi nama dia Zigguratu. Zigguratu bermakna high, tinggi. Okey, bawah lagi, Lutfi. Di sini dia istana, dia macam-macam. Di sini ada ni kawasan Babylon ni. Kawasan Babylon. Tengok lagi. Okey. Ini adalah sekitar ini diakui sebagai taman tergantung. Ada ilustrasi lain dalam tahun 1800 dilukis oleh seorang pelukis. Dia lukis dalam bentuk lain, tapi ini dalam bentuk yang lain. Jadi taman tergantung, kenapa Babylon itu dikenali sebagai taman tergantung di Babylon? Sebenarnya dikenali sebagai the hanging garden sebab kalau daripada jauh kan kita orang akan nampak taman itu tergantung di atas bukit, di tempat yang tinggi. Jadi orang yang kat bawah ni nampak ke atas tu dia tergantung dan diseliputi oleh awan. Kenapa Nebuchadnezzar membina taman tergantung itu? Dia membina taman tergantung itu untuk isteri kesayangan dia. Kerana isteri dia ni duduk biasanya duduk di dalam taman, duduk kampung, ada kawasan pokok-pokok. Bila dia kat duduk bandar, kat Babylon, ini Babylon, jadi dia bersedih. Jadi Nebuchadnezzar ni dia sayang kepada isteri dia. Dia menciptakan satu taman tergantung yang mana dihadiahkan kepada isteri dia. Okey, bawah. Lagi? Okey, di sini Ustazah ingin berikan sedikit maklumat tentang Sumer ini. Jadi kita kena faham benda ini semua dibuat oleh orang barat yang bukan orang Islam, ya. Jadi dia meletakkan di sini Sumer ini dia kata from 3200 BC. Dia kata kerajaan Sumer ini. Kalau tengok dari peta ni, Sumer pun tak ada perkataan kat sini kan. Tapi mereka kata ini kerajaan Sumer. Jadi Ustazah sebenarnya menjadi persoalan besar kepada Ustazah. Kenapa pula orang Sumer sini? Dan ada yang mendakwa, Western scholar ataupun Orientalis mendakwa bahawa Sumer itu bukan orang Semitik. Jadi dia memeningkan kepala kita. Kenapa pula ada satu kawasan kat sini, kecil pula,
diduduki oleh orang bukan Semitik. Dan ada setengah mengatakan Sumer ini berasal daripada Europe. 5,600. Jadi Ustazah refute dalam artikel, dalam buku ni Ustazah kata mustahil. Ada dari sudut sosiologi tak logik. Ada satu bangsa, satu kaum yang kecil jumlahnya duduk kat sini dan mempengaruhi orang lain. Sedangkan akad ini kawasannya besar dan dia adalah yang memerintah kawasan Babylon dan sekitar ini. Ya. Jadi kalau tengok di sini dia letak Kish, Nippur, Lagash, Uruk dan Ur ini, Irudi ini di kawasan Sumer. Kenapa dia letak ni sini? Dan kenapa dinamakan Sumer? Itu soalan besar. Ustazah melihat bahawasanya Sumer ini daripada perkataan Mismariyah. Ustazah melihat dari sudut bahasa, dari sudut linguistik, daripada sudut morfologi itu sendiri. Kan dia kata tulisan akad, bahasa Akadi ditulis dengan tulisan Mismariyah. Jadi Mismari itu maknanya paku. Tetapi kalau diubah dari sudut prefix, suffix dan sebagainya, dia boleh Sumer ini sebenarnya asal daripada Mismar itu. Kan kalau kita bahasa Arab, kita jadi naik fa'il itu dah jadi Sumer. Prefix dan suffix ini berubah. Jadi Ustazah melihat perkataan Sumer itu berdasarkan daripada istilah Mismar tadi. Tulisan paku itu tadi. Jadi kenapa pula tidak boleh menganggap dia sebagai orang Semitik? Sebenarnya Barat mencipta, Barat ingin meletakkan, tak nak meletakkan Akadi itu sesudah sebelum Sumer. Mereka nak letak Sumer atas Akadi. Mana Sumer, Akadi. Sepatutnya yang faham Ustazah di sini, Akadi dulu baru Sumer. Ya, Akadi dulu baru Sumer. Sebab apa? Sebab Akadi ini dia ada raja. Okey, Luffy pergi bawah, kita tengok raja dia. Siapa? Macam mana raja dia? Okey, tadi Iridu kan? Iridu dalam peta kan? Ni Iridu sekarang ni. Dah jadi macam ni. Ditutup, dia duduk kat padang pasir. Orang tak cara pun. Orang tak hirau pun. Tak ada siapa yang jaga kawasan Iridu sekarang. Masa menyebabkan, maknanya di bawah ni ada bandar. Kalau di Iraq, Ustazah ada baca beberapa buku dan artikel. Sebenarnya pada tahun 1980-an dan awal tahun 1900, kebanyakan historians ataupun ekologis daripada Itali, daripada Amerika, daripada Europe ni, dia memang duduk berkampung di Iraq tu selama bertahun-tahun, sampai ke 3-4 tahun. Dan dia gali bumi Iraq tu sampai 1,000 kaki. Apabila dia gali bumi Iraq tu, dia jumpa apa? Dia terjumpa dengan daun mapel, dia terjumpa, pernah ada di satu kampung itu, bila dia gali tu, ada saluran sungai. Ada saluran sungai. Jadi di sini kita faham bahawasanya kawasan Mesopotamia dulu adalah kawasan subur dan bukannya padang pasir. Tanah Arab ni sebenarnya betul lah yang L.A. Catani daripada Itali yang Ustazah sebut sebelum ni mengatakan tanah Arab itu subur dan rapidly dia punya climate change tu menyebabkan kawasan tu menjadi panas dan dipenuhi dengan padang pasir. Okey, Lutfi, next picture bawah. Okey, ini adalah Raja Sargon. 2,300. Mengikut sejarah letak. Inilah orangnya Raja Sargon ni, Raja Akkad. Inilah raja yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Kemungkinan takrifan dia pun juga adalah mungkin yang selepas dia ni sebab dia 2,300. Dia 2,300 mengikut sejarah. Dan Nabi Ibrahim sekitar 2,000 hingga 1900 atau 1950 lebih kurang gitu. Jadi kita menganggap mungkin pengganti dia yang hidup zaman Nabi Ibrahim. Sebab tu nama dia bukan Nimrod. Nama dia Sargon. Sargon. Jadi inilah rupa bangsa Akkadi. Okey, next.
Lagi? Bawah lagi? Okey, ini adalah askar kerajaan Sargon. Berbangsa Akadi. Inilah orang yang berbangsa Nabi Ibrahim. Bagaimana berkuasanya mereka. Percaya di sini Ustazah, bila melihat ini Ustazah sudah tidak percaya bahawa dia boleh menguasai orang-orang Sumeri. Yang mana orang Sumeri itu berasal daripada, yang dikatakan berasal daripada Eropah dan tinggal di suatu kawasan yang kecil di kawasan Babylon ataupun Mesopotamia itu, dan menjadi rujukan kepada Raja Sargon. Raja Sargon menjadi rujukan, mereka menjadi rujukan kepada Raja Sargon dan askar-askar ni. Jadi memang tidak logik dan tidak masuk akal. Okay, next. Lofi, gambarnya. Ini juga bangsa Akkad tadi. Ya. Kalau kita tengok setengah-setengah, dia akan tulis ni kat sini dia Sargon of Akkad, bukannya Sumeri. Mana ini memang mereka ada tamadun, mereka memang ada kingdom. Ya, mustahil dia akan mengikut pandangan daripada orang yang baru menetap, yang datang ke tempat dia. Okey, next. Ustazah nak tunjuk yang timeline. Okey. Sekarang ini, stop. Green ancient Mesopotamia. Kalau dia kata ancient Mesopotamia, yang dia tulis 3600 BC. Makna bermula awal lagi, kemudian berterusan sampai 400 BC. 400 BC ini zaman Kilda ni. Chaldean dia panggil. Yellow ancient Egypt. Maknanya lepas civilization Mesopotamia, dia adalah civilization Mesir. Dia sekitar 3200. 3200. Apa maksud civilization? Maksud civilization ini bukannya baru bermula. Mereka mula mencipta sesuatu. Mereka mula berhubung. That is the meaning of tamadun or hadarah. Adakah mereka tidak wujud sebelum itu? Mereka wujud tetapi dia sudah hadarah. Tatawur afkar itu sudah wujud pada ketika itu. Baru wujud pada ketika itu. Maknanya mencipta senjata, membuat dagangan secara peringkat antara international, maknanya dia ada kontak dengan negara-negara di sekitar dia. That is called the rest official civilization. Kemudian Orange lepas Mesir, India. Civilization India ini muncul sesudah Mesir. That's why dari sudut perubatan, tiga negara ini memang maju dari sudut perubatan perubah. Ya, tradisional. Mula Mesir, kemudian India. India akan maju dengan perubatan. Sebab dia negara kuno, dia negara lama, negara tua. Dan kemudian, kalau tengok Red Ancient China. China bermula pada 2000 BC. China ini bermula 2000 BC dan seolah-olah kalau 2000 BC dia sekitar Nabi Ibrahim ke Nabi Yakub. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya, jadi itu adalah China civilization. Kita kemudian pergi balik lagi, Papal sekitar 1200 BC hingga seterusnya 400 BC adalah Ancient Greek. Sebenarnya Ancient Greek sudah lewat. Dia terlewat daripada China. Dia yang keempat. Dan George Zaidan membahagikan dia punya tamadun civilization Greek kepada 6 bahagian. Ada yang mengatakan 7. Tetapi dia kata baru start 900 BC. Baru start 900 BC. Dan kita tahu Nabi Musa AS wafat dalam 1000 BC. Daripada 1200 hingga 1000 BC. Kemudian, dan kita tahu zaman ni ialah zaman Assyrian lah. Start dengan 900 BC, kan Assyrian yang menguasai the Fertile Crescent area itu daripada Babylon sehingga kan Syria, selatan Turki, kemudian turun balik ke Palestin itu dikenali sebagai Fertile Crescent area. Jadi apa yang penting di sini ialah tamadun Greek itu bukan yang mula, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, bahkan yang keempat. Ya.
Ya, kita perlu tahu civilization ini supaya maklumat kita tidak mudah ditipu. Ya. Bila kita membaca buku-buku yang tulis oleh Western scholars, ya, Orientalist, kita kena tahu timeline. Ya. Jadi Blue itu Mayan civilization. Blue Mayan civilization sekitar dia kata 1 AD sini. 1 AD. Makna ada setengah mengatakan sebelum 1 AD itu sudah ada Mayan civilization. Ya. Sebenarnya sebelum Mayan civilization sudah ada kaum lain, civilization lain iaitu Olmec. Ustazah ada sebut sini Olmec 1800. Olmec itu yang Ustazah pernah tunjuk dalam ni sebelum ni berasal daripada Cina. Muka dia Cina, dia punya tulisan dia macam tulisan Cina. Dan bila dikaji memang ada kontak. Mesoamerican ini memang kontaknya dengan dia memang menjelajah. Dia menggunakan kapal untuk menjelajah, ya. Pada ketika itu sudah ada. Maknanya kalau kita kata Marco Polo adalah orang pertama, salahlah. Bukanlah, ya. Jadi kemudian Black Medieval Europe. Apa maksud Black Medieval? Dark Ages kat Europe tu. Dark Ages, apa maksud Dark Ages kat Europe itu? Dark Ages bermaksud sesuatu yang mereka berada dalam, mereka tidak ada kemajuan. Mereka berada dalam ketakutan dan kegelapan. Tak ada ilmu lagi. Sedangkan pada waktu ini, di Baghdad, di kawasan Iraq semua, the golden period of Islam. The golden period of Muslim di situ. Dan sebab tu banyak daripada maklumat ilmu daripada kerajaan Abbasi dan juga kerajaan Andalusi disalurkan ataupun dihantar atau dipengaruhi oleh mempengaruhi the medieval ini. Dan kita tahu medieval Eropah ini ada tiga stages. Pertama apa? Pertama Dark Ages. Yang kedua Renaissance ataupun the Renaissance time. Yang ketiga Enlightenment Ages. Waktu kecerahan dah. Maknanya pihak gereja tidak lagi mencengkam. Di dalam masa Dark Ages dia dicengkam. Dan pada ketika itu gereja menolak sains. Okey. Lefi. Bagi Kak Ustazah gambar siri 52. Siri 52. Aha. Ustazah tak boleh nampak ni, dia macam keluar tadi, macam tadi juga. Okey. Okey. Ini adalah enjin Barnabas. Ini adalah Injil Barnabas yang muncul, yang diperkata yang ustazah buat kajian lah. Dan ini dalam artikel yang insya-Allah akan publish dekat Saudi. Ini Arabic sebenarnya artikel ni. Ustazah ambil sikit gambar dia. Ini adalah tulisan Latin. Dan di sebelahnya adalah tulisan Arab. Okey. Bawah lagi. Okey. Dekat sini, ni pages yang lain. Kalau kita baca kat sini, kita boleh baca ni. Tulisan Arab ni kita boleh baca. Maknanya, orang yang mentahkikkan tulisan Latin ini adalah orang yang boleh Arab. Untuk yang ini. Ya. Kalau kita tengok, dia kata, "Ad-dunya la tuhibbu ibadallah al-akhyar li'annaha khafat an yukashifu وأوسع فيهما وتقصد العبادات المعبادان تصيب البلاد والضرر منه."
Jadi kalau kita boleh baca tulisan ni, maknanya orang yang hidup ni, yang itu, maknanya dia sekitar, dia bukan zaman Rasulullah, dia bukan zaman Ali, dia bukan zaman sahabat, dia tulisan cantik. Ni tulisan dah berlaku evolusi yang dah tinggi dah ni. Ini mungkin ditulis oleh orang yang akhir zaman Baghdad, zaman Abbasi, ataupun ditulis oleh ulama di Andalus. Sebab Andalus ni dia Europe. Dia mungkin ada kontak dengan Itali dan Rom pada ketika itu. Jadi bagaimana pula ini Injil yang dikatakan didakwa adalah Injil Barnabas? Kerana Injil Barnabas ini dia bukan berasal dalam tulisan Latin. Dia ditulis dalam tulisan Aramaik. Jadi Injil ini sebenarnya telah hilang. Injil yang asal itu telah hilang. Itu cerita dia. Injil Barnabas yang asal telah hilang, yang ditulis dalam tulisan Aramaik itu. Tak tahulah dihilangkan ke, kita tak tahu itu. Tetapi yang sampai ke kita pada hari ini dalam tulisan Latin. Kemudian ada juga diterjemahkan ke dalam tulisan Greek dan tulisan Rusia, Switzerland, Sweden dan sebagainya. Apa yang menjadi masalah di sini, di manakah Injil Barnabas yang asal? Itu. Bagi pihak Kristian, mereka menolak ini adalah Injil Barnabas. Mereka kata Injil Barnabas tak ada. Dan mereka kata kalau tengok tulisan ni bukannya maknanya Injil ini bukan ditulis oleh orang Kristian. Dia mesti ditulis oleh orang Arab yang beragama Islam. Dia tengok kepada tulisan fil hawamish itu tadi. Itu. Jadi kenapa pihak Kristian menolak sangat Injil Barnabas itu? Dia menolak kerana dia mengatakan itu bukan daripada ajaran agama Kristian. Apabila dibaca, kenapa dia kata gitu? Sebab dalam Injil Barnabas itu sendiri, memang Ustazah baca in English, Ustazah baca in Arabic. Jadi Injil Barnabas ini cerita dia, ada seorang nama Jose Marino, Padri Jose Marino. Dia telah masuk ke library di Vatikan itu, library yang kat bawah sekali. Dia masuk bersama dengan padri besar. Kemudian dia ini cerita dia memang berniat untuk ambil Injil Barnabas yang telah ditranslate ke dalam bahasa Latin. Bila dia sampai di bawah library, di tingkat bawah itu, dia ternampak Injil itu, dia terus ambil dan diletak dalam kain, dalam tangan baju jubah dia. Dalam jubah dia, di tangan jubah dia. Jadi bila dia letak, dia tunggu Padri itu tertidur. Padri yang besar tadi tidur dan dia keluar. Itulah ceritanya kenapa boleh keluarnya Injil Barnabas itu. Dan Jose Marino itu memeluk Islam. Ya. Mungkin sebelum tu Ustazah mungkin boleh ceritakan sedikit, sebab bila sebut Barnabas mungkin mereka yang menonton ni tak kenal siapa Barnabas, ataupun mungkin Ustazah boleh ceritakan di peringkat awal, macam selepas Nabi Isa itu ada zaman yang sahabat dia, ada zaman ini, dan kaitannya dengan mereka, pertemuan antara Barnabas dengan Paul. Okey, betul. Ustazah rasa itu tepat. Jadi sebenarnya kenapa boleh muncul cerita Barnabas ni? Ustazah tak perasan yang orang lain tak boleh ikut. Ya, jadi sebenarnya Nabi Isa alaihissalam hanya hidup hanya berada di bumi mengikut agama Islam. Nabi Isa tak meninggal. Ya, agama Kristian dikata Nabi Isa meninggal. Jadi hidup hanya 33 tahun. Berada di bumi hanya 33 tahun. Kita percaya yang mereka kata 1 AD. 1 AD hingga 33 AD. Menurut Franz Tismeyer, dia membahagikan alam sesudah alam Nabi Isa ni ada 3 bahagian. Dia kata daripada 1 AD kepada 33 AD. 1 AD kepada 33 AD dia kata ayyamu Isa alaihissalam.
hari waktu Isa. Daripada 33 hingga 65 AD, dia kata ayyamu companions. Companions Nabi Isa ni, kawan-kawan Nabi Isa ni ada maratib, ada level-level. Dia bukan yang 12 orang tu, ada yang bawah-bawah lagi. Tapi yang ceritanya ialah 12 orang ni. 12 orang ni, kalau kita baca dalam tulisan Khalil Sa'adah, terjemah kepada Arabik, kitab Barnabas ini adalah yang ke-12. Barnabas ini ialah yang ke-12 daripada kawan-kawan yang 12 orang tu. Dia yang terakhir. Ya, yang terakhir dan yang paling dipercayai oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Barnabas ini dia adalah dia mempunyai masalah dengan Paulus. Paulus ini beragama orang Yahudi. Sebelum ni Paulus ni dalam companion sudah. Kemudian bergaduh dan dia keluar. Lastlah dia ambil balik. Dan Barnabas bolehlah tasamuh. Tetapi disebabkan Paulus masuk balik, banyak data-data dalam agama Nabi Isa ini telah diubah oleh Paulus. Dia menjadi macam musuh dalam gunting dan lipatan. Ya? Jadi apa yang saya nak cerita sini, kenapa Nabi Isa alaihissalam mudah dikhianati oleh kawan-kawan dia yang antaranya yang daripada 12 orang tu. Seorang tu telah mengkhianati, telah memberitahu kepada pihak Rom di mana tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Dan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawan-kawan dia jaga dia? Tak pernah cakap kat orang-orang Quraisy, kat Abu Jahal semua macam mana nak tangkap, tak pernah. Kenapa ini ada perbezaan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam? Ya, Ustazah berpendapat bahawasanya Nabi Isa alaihissalam ni kawan-kawannya adalah golongan miskin. Mereka bukan golongan kaya. Mereka adalah petani, mereka adalah nelayan. Jadi bila ada unsur-unsur madiyah, ada unsur-unsur akan mendapat sesuatu, jadi mereka mudah diperdaya dan mudah pecah rahsia. Tetapi berbeza dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di sampingnya adalah orang kaya. Abu Bakar memang kaya, jutawan. Ya, Abu Bakar, Omar memang pembesar, memang disegani. Kemudian Osman memang orang kaya. Ya, memang kaya. Dan Ali pula ialah memang dihormati. Tetapi berbeza dengan companions Nabi Isa alaihissalam. Jadi back kepada cerita Barnabas ini. Sebenarnya Nabi Isa tidak pernah menulis. Tidak pernah menulis. Jadi siapa yang menulisnya? Companions dia tu. Dia bercerita macam berceramah. Berceramah kemudian dia menulis balik. Ustazah ingat bila Ustazah baca cerita Nabi Isa ni dan companions dia, Ustazah ingat cerita di sosial. Yang perkenalkan ilmu The General of Linguistics. Di sosial tak pernah menulis, tapi yang tulis compile the info adalah anak-anak murid dia. Jadi cerita yang sama sebenarnya. Tetapi bilakah perjanjian baru itu ditulis? Bilakah Bible itu ditulis? Kalau kita panggil dalam Bible tu ada dua kategori, perjanjian baru dan perjanjian lama. Yang perjanjian lama ni sikit je, 5 chapter, 5 books. Dia panggil Pentateuch of the 5 books. Tetapi the rest itu adalah perjanjian lama, perjanjian baru. Daripada perjanjian baru pula ada 4 je yang autentik. John, Mark, Matthew, dan John, Mark, Matthew dan ada satu lagi. Dia ada 4, ya. Perjanjian lama ada 5. Jadi sekarang ni bila benda tu disusun ditulis sesudah wafat Nabi Isa tak ada 300 tahun dah. Macam Taurah, dia kata Taurah kan, the Old Testament itu disusun. Yang ditulis balik tu sesudah Nabi Musa alaihissalam wafat 700 tahun dah. Mana 700 tahun sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam ditulisnya. Baru ditulis Taurah itu. Makna Nabi Isa pun sama, bukannya ditulis masa zaman Nabi Isa. Sudahlah dia ubah-ubah. Companions ini yang tulis. Kemudian mengikut Franz Fitzmayer, dia kata daripada zaman 1 AD sehingga zaman 33 AD. Daripada 33 AD
sehingga 65 adalah zaman Companions. Daripada 65 hingga 95 adalah zaman Evangelist. Yang banyak porak-poranda ini diubah oleh Evangelist tadi. Ya, kita dengar Freemason, Evangelist, Orientalist, ada isi golongan. Tapi untuk kes kitab suci ni, the scripture adalah Evangelist. Itu. Jadi ada tiga untuk maklumat pada penonton, kita ada 3 zaman. Yang pertama zaman 1 hingga 33 AD iaitu zaman Nabi Isa. Yang keduanya 33 hingga 65 itu merujuk pada zaman Companion yang kita sebut Barnabas tadi. Yang seterusnya 65 hingga 95 AD. Okey, di sini saya tanya, bilakah muncul Trinity? Trinity tidak disebut dalam Bible sekarang. Tengoklah, memang tak ada. Tidak ada Tuhan, Roh Kudus dan Isa. Tidak ada dalam Bible. Trinity ini hanya diperkenalkan oleh Majlis Niksia sekitar 300 AD. 300 AD. Jadi bila 300 dia diperkenalkan dan dia mula diletak untuk maklumat itu dalam Bible. Kemudian sebahagian daripada priest yang memang percaya dengan apa yang dibawa oleh agama Nabi Isa yang dibawa melalui Barnabas itu, mereka buang balik. Mereka buang balik maklumat yang Trinity itu. Sebab tu sampai sekarang kita tak jumpa kaedah konsep Trinity itu dalam Bible. Dan antara yang buang itu Antioch of the Syriac. Priest of Antioch of the Syriac disebabkan dia buang tu dia dibunuh. Dan bagi orang Kristian yang percaya kepada Nabi Isa sebagai rasul, dia menganggap Antioch, orang yang dibunuh, priest of Antioch tadi yang dibunuh itu adalah mati syahid lah. Mati syahid. Okey, sekiranya tahun dalam 33 AD ataupun sekitar 65 AD kan. 65 AD ini ada satu tulisan, satu kitab namanya Injil Barnabas. Ditulis dalam bahasa Aramaik. Ketika itu bahasa Aramaik menjadi bahasa perantaraan. Bahasa Aramaik. Ada yang mengatakan bila saya baca artikel-artikel ditulis dalam bahasa orang putih tu, dia kata ada yang mengatakan Isa speak Greek. Speak Greek. Isa speak Syrian. Tapi kesimpulan kita boleh buat, kemungkinan Nabi Isa boleh bercakap bahasa Greek sebab masa itu kekuasaannya adalah kekuasaan Rom. Rom yang menguasai Palestin itu. Masa itu kan Hellenistic Kingdom cuba mempengaruhi empire, cuba mempengaruhi pemikiran kawasan-kawasan di sekitar Palestin dan semenanjung tanah Arab pada ketika itu. Dan Nabi Musa mungkin faham Greek tetapi bukan bahasa harian dia. Bahasa harian dia kebanyakan daripada Western scholars even, dia mempercayai bahasa Nabi Isa adalah bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik. Jadi, kenapa pula Injil Barnabas yang kita jumpa ini ditulis bukan dalam bahasa Aramaik, ditulis dalam bahasa Latin? Ini sudah diterjemah. Daripada Aramaik itu diterjemah banyak. Dia diterjemah Latin, diterjemah dalam bahasa Greek, diterjemah dalam bahasa Rusia. Dia ada banyak proses. Persoalannya, kenapa dunia Islam tak tahu wujudnya Injil Barnabas ini? Persoalannya. Dunia Islam tak tahu. Kita tidak pernah membaca catatan daripada Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah mencerita tentang Injil Barnabas ni. Ada yang disebabkan itu, ada yang mengatakan Injil Barnabas ini adalah satu tulisan yang dibuat sekitar 1300 AD. 1300. Sebab dalam ni ada konsep yang disebut oleh Dante Alighieri tu. Dante Alighieri kata apa? Dante Alighieri kata dia sebut benda ni seperti yang disebut oleh Dante Alighieri. Itu dalam artikel Ustazah bersilap tau nak membuktikan ni. Dante Alighieri mari dulu kan dalam kitab dia tu yang dia mengatakan dia dengan malaikat Jibril tu. Malaikat Jibril berjalan pergi bermusafir di syurga dan melihat juga neraka. Cerita Dante Alighieri itu dalam dia punya buku itu, dia seolah-olah mengikut cerita Nabi Muhammad SAW berhijrah Isra Mi'raj.
Dalam buku tu dia lukis dia dan gambar malaikat Jibril. Dua-dua pakai jubah. Jadi dia tengok orang dalam neraka, dia tengok macam mana kat syurga. Cerita tu sebiji macam cerita Nabi Muhammad SAW berhijrah, Isra Mi'raj. Jadi dalam Barnabas ada sebut seperti itu. Persoalannya sekarang, adakah Dante Alighieri itu ikut Barnabas ataupun Barnabas, maklumat dalam Injil Barnabas tu yang ditulis oleh orang yang kemudian ikut Dante Alighieri. Dan Barat memang heboh cerita pasal benda ni, bincang benda ni. Ada mengatakan bahawasanya Injil ini telah ditulis oleh seorang Muslim yang berasal daripada Andalus. Dia mesti Arab. Dia orang kata. Kemudian dia mesti ambil cerita Dante ni. Dia mesti faham daripada dia create, lepas tu dia kata ini daripada Barnabas. Dia kata. Ustazah dalam artikel Ustazah ada hujah. Ustazah kata, macam mana pula ada seorang yang Arab daripada Andalus, daripada Spanyol yang boleh tulis cerita yang macam ni. Siapa Dante Alighieri itu? Dante Alighieri itu hanyalah penyajak. Jadi Ustazah beranggapan kemungkinan besar Dante Alighieri yang ambil daripada maklumat dalam Barnabas. Sebab waktu itu, dia ambil daripada Barnabas dan dia ambil daripada cerita Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad 517 lahir. Kemudian Isra Mi'raj kan berlaku 40 tahun sesudah itu, sesudah wafatnya isteri dia Khadijah Khuwailid itu. Jadi Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi Muhammad, bawalah dia jalan dengan Isra Mi'raj tu. Jadi Dante Alighieri ni hidup sekitar 1300 AD. 1300 AD, apa maksudnya? Dia hidup sesudah the golden period of Muslim dekat Abbasiyah. Jadi memang dia ikut maklumat lah daripada tu. Dan dalam buku Barnabas itu menyebut tentang keadaan yang sama. Tetapi mungkin dia bercerita. Sebab kadang-kadang apa yang ditulis dalam Bible tu is something that will happen. Baik, sebelum tu mungkin bila kita cerita tentang Barnabas ni dan juga kita bercakap tentang soal Trinity. Tapi mungkin Ustazah mungkin boleh ceritakan kot tentang pertemuan antara Paul dan Barnabas ni dan usaha untuk menggezetkan pandangan Barnabas dan akhirnya dinafikan dan masuklah konsep Trinity. Mungkin Ustazah boleh jelaskan berkenaan dengan itu. Okey, sebenarnya Paul ini kita sebut dah tadi ialah Yahudi yang merosakkan agama Kristian itu dari dalam. Ya, dia merosakkan agama Kristian itu, agama Nasrani itu dari dalam. Dan Paul ini sebenarnya ada satu ketika kingdom, tak silap Ustaz, kingdom of Sweden atau Estonia, dia punya permaisuri dia mengikut aliran Barnabas. Dan memang dia berkehendakkan Barnabas yang hadir pada satu meeting tu merupakan final untuk gazetkan bagaimana keadaan Bible ini. Kita nak buat macam mana? Kita nak ambil pandangan Barnabas atau kita nak ambil pandangan Paul sebelum dia gazet tu. Ya. Jadi pada malam dia nak pergi tu, dia telah dibunuh. Barnabas telah dibunuh. Bila telah dibunuh, maknanya dia tak hadir kepada majlis yang bincang dekat Rom tu. Bila dia tak hadir, maka puak yang memihak kepada Paulus ambil keputusan menyokong apa yang Paulus cakap lah. Itulah menyebabkan terpesongnya maklumat yang ada dalam Bible sekarang. Dan kemungkinan besar Bible Barnabas, the Injil of Barnabas ini dihilangkan. Ataupun ingat tak pada tahun 2000, saya ingat 2005 ke apa, yang ada dalam paper tentang dijumpai satu Injil. Ya, Injil yang lama. Satu Injil ditulis dengan menggunakan kulit dalam tulisan Aramaik, bertulisan dengan tulisan emas kan. Ya. Sekarang masih lagi
dipamerkan di Museum Etnologi Ankara. Ya. Jadi cerita Barnabas dan Ustazah baca dengan apa yang dijumpa dekat Turki itu adalah daripada smuggler. Dia ambil benda tu, rampas, kerajaan Turki rampas daripada penyeluduk dan dia beli daripada penyeluduk ke, dia rampas tak pasti, dan dia ambil, bila dia check carbon dating ialah 1500. Carbon dating daripada bahan itu tadi berusia 1500. 1500 zaman Nabi Isa yang zaman kita sebut tadi lah. Tiga tu. Lebih kurang gitu. Jadi bila disebut dalam tu mengikut yang kita tak kata itu I'm not claim that is Angel Barnabas, I'm not claim that. Tetapi suasana ataupun penceritaan yang ada dalam Injil itu menyebut bahawasanya tak boleh minum arak, lelaki kena mengamalkan sunat, dan kena zakat, kena solat. Dia ada benda-benda gitu dalam Injil tadi. Paling penting tulisan Aramaik tu kan, bukan tulisan. Ya, dia tulis dalam tulisan Aramaik. Tapi perlu ingat Lutfi, Injil yang tidak diletakkan di dalam Bible sekarang ini banyak. Banyak. Injil Mary tak ada. Injil King James tak ada. Banyak. Ustazah baca tu, dia kata dalam 99 Injil tidak diletakkan di dalam Bible sekarang ini. Dia tidak consider as canonical books. Jadi apakah kedudukan Injil yang tu? Injil yang tak letak tu? Kemungkinan hilang, kemungkinan dibakar dan sebagainya. Kenapa dia tak letak? Berkemungkinan besar maklumat dalam Injil yang tidak diletakkan itu mempunyai maklumat yang sama dengan agama Islam. Dalilnya antara Barnabas tadilah yang kita boleh tu. Injil Mary pun sama. Okey. Jadinya persamaan dengan Injil yang dijumpai Padri itu macam mana? Dia jumpai dekat Istanbul tu. Yang Istanbul lah. Okey, sekarang ini pihak Vatican, yang hari itulah pihak Vatican nak beli 60 juta, tak silap Ustazah. 60 juta US. Tapi Edravan tak nak jual. Kan Pop kan pernah pergi ke Istanbul tu hari tu. Sebenarnya dia nak tengok betul ke tak. Kemudian dia nak beli. Turki tak nak jual. Dia bila tu dia orang buat satu isyarat, satu propaganda mengatakan bukan Injil Barnabas tu. Injil itulah dia kata 1300 sebab ada cerita macam Dante Alighieri cerita dalam tu. Itu hujah dia. Itu hujah. Jadi artikel tu akan Lofi boleh bagi sikit tak gambar yang syaklu tu, tulisan lama tadi, tulisan lama tadi yang tadi share screen dengan dapat okey bawah lagi, pergi ke bawah. Okey, asyaklur sabi ini adalah ni terbalik kan. Teks ni dia sebut dalam ni adalah nama Muhammad. Nama Nabi Muhammad disebut. Ya. Nanti Ustazah baca kat bawah. Ni teks original Sanskrit. Bawah lagi asyaklur sami. Okey, ni tulisan Sanskrit menyebut Nabi Muhammad. Ni tulisan ni Muhammad ni. Ni ada kat sini, tulisan skrip original Sanskrit. Yang bawah asyaklu 9 itu, asyaklu tasik, original Pahlawi. Ni bahasa Pahlawi. Pahlawi ini bahasa ancient, bahasa Parsi. Pahlawi ini Parsi. Modern Persian. Pahlawi ini modern Persian. Bawah lagi dia sebut tentang ada seorang lelaki daripada padang pasir. Dia sebut macam tu. Ini adalah asyaklul ashir, ini adalah tulisan Hebrew dalam kitab Hebrew Jasyah. Dalam kitab Hebrew ini. Esayah dalam cap 21 hingga 22 ini. Okey, bawah. Ni syaklus 11
dia adalah dalam tulisan Greek. Dalam tulisan Greek. Okey, minta Ustazah baca sikit ni ya. Lufi ke bawah sikit, Ustazah nak baca ni. Okey, al-matlab. Okey. Ismu Muhammad bil lughatil syarqiyah wal qadimah. Asy-syakl as-sabi' tadi. Terdapat isim Muhammad as-sabi' asy-syakl asy-syarqi. Ustazah baca dulu. Kemudian dia kata bil lughat sanskritiyah. Ayyuhan nas, ini dia punya terjemah. Ayyuhan nas تيقنوا من ظهور الفاضل ذي الفضل المختص بالمدح الذي سيطول السماوات ويقربها. Al-kalimah fi syakli thamin, yang ke-8 itu ada kalimah kan. Dia kata ia adalah kalimah Muhammad. Wa hunaka man radda hadzal kalam min harakati Arya Samaj. Arya Samaj ni harakah Arya Samaj. Ingat tak Ustaz cerita orang-orang Aryan? Orang Aryan yang mereka ini adalah Brahma yang peringkat awal, yang mana mereka ini mentafsirkan Suhuf Ibrahim itu. Mentafsirkan Suhuf Ibrahim dalam Rig Veda tu. Rig Veda asalnya dalam tulisan Mitanni. Dia bukan dalam tulisan Sanskrit. Sanskrit ini dah sudah Mitanni. Jadi klasik Sanskrit sebelum klasik Sanskrit adalah bahasa Mitanni itu tadi. Jadi dia menggunakan tulisan Ismariyah. Jadi semah Arya Samaj fi awail qarni tasi ashar. Awail qarni tasi ashar awail qarni tasi ashar qabla bi'sah. Qabla Masihiyah. Ya. Wa harakat ukhra ismuha sanata nis pandik. Ni orang ni. Lepas tu dia kata mu'zamul hunud rafadu kalam Arya Samaj. Orang Hindu tolak kalam Arya Samaj ni. Kenapa? Seperti yang saya cerita kat bawah, bila Aryan itu, kemudian orang bawah ini, Brahma-Brahma yang bawah ke dia punya anak-anak murid dia dah agamanya dah terpesong. Maklumat itu. Wa hadzal kitabah fi Smarti. Kitabah dalam Sanskrit itu dia panggil Smarti text. Fi Puranas. Dalam Puranas. Bawa lagi. Dalam bahasa Greek, dalam bahasa Puranas itu dalam Veda, ya. Bil lughah bahlawiyah. Adapun dalam lughah Bahlawi, dikata indama yafqadul fars akhlaqahum sayuwallidu rajul fil jazirah al-arabiyah. Terjemahan daripada bahasa Pahlawi itu banyak dikata. Apabila keadaan di Farsi itu runtuh akhlaknya, akan lahir seorang lelaki daripada bumi Arab. Akan lahir seorang lelaki daripada bumi Arab, sayuziluna mulkihim wa aqidatihim. Akan menjatuhkan dia punya raja-raja, kingdom dan kepegangan akidah mereka. Wa kullu ma yata'allaq bihim wa yastaghallabuna ala uzmatihim. Amal bait fi isyarah ila al-Ka'bah allati banaha Ibrahim. Dan even dia sebut akan ada satu Kaabah yang dibina oleh Ibrahim. Okey. Bil lughah al-ibriyah. Syaklur Ashir tadi kan. Al-lughah al-arabiyah dia cakap apa? Ra'an Nabi Nabi Isya'iyyan rakibaini ahaduhuma ala himar wa huwa Isa alladhi dakhala bihi ila al-Quds wal akhar ala jamal. وهو النبي الجزيرة العربية التي هي الموطن الأصلي للجمل. Dia kata ada seorang nama Isaiyah ini, dia melihat ada dua orang lelaki sedang menunggang. Seorang menunggang wahwa Isa allazi dakhala fi ila al-Quds, menunggang himar. Isa alaihissalam menunggang himar. Wal akhar ala jamal, seorang lagi tunggang unta. Dan yang tunggang unta itu dalam lughah al-ibriyah tadi yang Ustazah tunjuk, yang menunggang unta itu adalah Nabi yang berasal yang akan datang, Nabi al-Jazirah al-Arabiyah, akan datang daripada semenanjung Arab, allati hiya mawtinul asli lil jamal, yang mana dia ini asal daripada tempat asal unta asal daripada tempat tu. Dia kata. Lepas tu bil lughah al-ighriqiyah asy-syaklu 11 min ahbani
ittabi'u awamiri wa sa'usalli lil abli ya'tikum al-mutahhar al-fadil alladhi sayakunu ma'akum ila al-abad innahu ar-ruhul haqq alladhi sayursiluhu al-ab bismi liyu'allimakum asya' wa yudhakkirukum bi asya' ayyan kana ma'aqulahu lakum. Wa min al-adillah al-madhkurah fa Injil Barnaba laysa awwal kitab yadhkur isma Muhammad. Nak cakap di sini bahawasanya Injil Barnaba bukan Injil yang pertama sebut Nabi Muhammad. Sebelum banyak lagi dalam kitab-kitab suci agama Farsi, agama Majusi, kitab suci dalam Ibriyah, dalam agama Hebrew, dalam Hebrew perkataan tulisan Hebrew, dalam Igriqi, dalam Sanskrit sebut nama Muhammad, bukan Barnabas saja sebut. Itu poin Ustazah bawa benda ni. Awal kitab zikr isma Muhammad bal hunaka iddatu kutub qadimah ta'ti. Bal hunaka iddah kutub qadimah ta'ti ala ismi Muhammad SAW. Ta'ti ma qabla Injil Barnabas. Izan fa ismu Muhammad ay Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ghariban. Laisa ghariban fi ahdi Isa. Sekiranya nama Muhammad disebut dalam kitab Barnabas, kau kitab Mary, kau kitab apa-apalah dalam zaman Nabi yang milik Nasrani, tidak ada jadi masalah. Li'anna zuhur al-kutub al-qadimah sabaqat ayyam Isa bikasir. Nampak? Okey. Ada apa-apa soalan lagi, Lutfi? Kita masa kita dah menunjukkan dalam pukul 10.28. Jadinya sebenarnya kita ada satu soalan yang dikemukakan pada sesi yang lepas. Dan ini dan soalan ini mungkin penutup lah ke. Okay, yang soalan ni ialah sebelum Islam, alam Melayu tidak wujud. Penduduk yang tinggal di Nusantara sebelum Islam tidak dikira sebagai Melayu. Itu tanda soal lah. Kemudian jika bukan Melayu, kita patut rujuk mereka ni sebagai alam bangsa apa? Maksudnya sebelum Islam. Dan kemudian the center of orang asli in Malaysia had populated Sundaland, which means Southeast Asia, and parts of Sahul, means like Australia, since 11,700 years ago, last glacier period. Okay, yang pertama mungkin berkenaan dengan Melayu sebelum, maksudnya penduduk pertama sebelum Islam, adakah alam Melayu wujud? Itu soalan pertama. Yang keduanya ialah jadinya penduduk yang tinggal di Nusantara sebelum Islam tu, adakah mereka ni dikira Melayu ataupun sebaliknya? Kalau bukan Melayu, kita ni patut rujuk mereka ni sebagai alam Melayu ke ataupun bangsa apa? Dan kemudian dia bercakap tentang SSA of orang Asia. Okey, mungkin Ustazah jawab. Okey. Sebenarnya bila Ustazah baca dalam buku manuskrip Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, benda ni banyak membongkar isu. Masalahnya generasi kita hari ni dia tak boleh baca Arab, tak boleh baca kitab Jawi yang tua tu. Jadi Syekh Daud Al-Fatani dia tulis dalam dua bahasa saja, bahasa Jawi tua dan bahasa Arab. Jadi kalau siapa boleh baca kena rujuk benda tu, baru kita tahu identiti kita sendiri. Jadi berdasarkan apa yang Ustazah baca, sebenarnya bila kita mengkaji alam Melayu, kita tak boleh mengkaji satu pihak, satu janah, satu arah. Dia mesti dua arah. Jadi baru kita tahu bagaimana kedudukan kita sebenarnya. Jadi Ustazah melihat untuk mengkaji alam Melayu purba ini, kita boleh pergi kepada Nusantara. Nusantara ada dua keadaan, ada dua tempat, iaitu Nusantara di Sumatera dan Nusantara juga dikenali sebagai di Champa. Jadi kita pergi ke Sumatera dulu. Sebagaimana yang Ustazah cakap dalam siri-siri yang lepas, bahawasanya kawasan Nusantara ini dia adalah satu, tetapi disebabkan gempa demi gempa maka terpisah dan menjadi pulau-pulau yang kecil. Dan Pulau Sumatera itu sebenarnya pernah tenggelam. Dia hanya muncul sedikit aja dan namanya Pulau Perca. Ya, namanya Pulau Perca. Jadi apa yang bila Ustazah baca dalam buku Syekh Daud Al-Fatani dan kemudian Ustazah buat rujukan juga nak tahu bila kontak Nusantara ni pernah ada kontak dengan Mesopotamia. Jadi Ustazah ada kredit untuk bercakap benda tu disebabkan terhasilnya buku ini.
Jadi bila Ustazah baca, ada kaitan, pernah ada kontak di antara Batak, orang Batak dengan orang Phoenician. Yang kita dah sebut Phoenician sebelum ni, ada kontak tentang tulisan. Jadi tulisan rencong tu pada asalnya ialah daripada Phoenician, orang Phoenician. Sebab kita tahu walaupun orang Phoenician itu merupakan orang Semitik, tetapi mereka adalah orang yang pertama mencipta huruf Roman tu, simbol Roman itu. Bukannya orang Rom, tetapi orang Phoenician. Dan Phoenician itu saya cakap sebelum ni, dia mencipta warna ungu, kemudian dia mencipta tulisan, ya. Jadi ini menyebabkan orang datang ke kawasan Palestin itu. Dan Ustazah sebut tu Aegon itu sibuk, dan pelabuhan dekat Byblos dekat Palestin itu menjadi satu tumpuan kepada kawasan sekitar Eropah itu dan ke situ. Dan sehinggakan tulisan Greek itu bermula daripada kanan ke kiri mengikut Profesor Barry B. Power daripada University Cambridge. Dalam buku dia yang saya sebut sebelum ni, Homer and the Odyssey and Iliad. Jadi daripada situ kita faham bahawasanya orang Phoenician itu mempunyai kelebihan. Even Nabi Sulaiman sendiri pernah mengarah orang Phoenician, Phoenician untuk bina kapal. Kalau raja, Nabi Sulaiman dah minta orang ni bina kapal dan jadi kapten dia untuk dia menjelajah. Orang ni hebatlah buat kapal. Bila dia sebab tu dia boleh sampai ke Brazil, dia boleh sampai ke Sumatera, dan dia duduk bersama dengan orang Batak, dan orang Batak belajar symbol of the rencong tu. Jadi bila pada sini, bila dia sampai ke Sumatera, 1700 BC. Ustazah baca dalam artikel tu, 2-3 kali Ustazah tengok, betul ke 700 BC? Memang 700 BC. Dan artikel tu ditulis oleh seorang profesor, disokong oleh 10 orang profesor. Bertarikh artikel tu 1927 dalam Journal Oriental of American. Jadi benda-benda ni kita tak dapat tau. Jadi bila kita pergi ke alam Mesopotamia, kita akan jumpa siapa diri kita sebenarnya. That's why untuk kaji siapa kita kena pergi jauh sikit. Bukan kaji dalam negeri kita. Okay, back kepada kontak tadi. Jadi di situlah bermulanya. Dan kita tahu di Sumatera tu bukan Batak saja. Ada Jako, ada Mandeling, ada Kerinci, dan bagai-bagai lagi dekat situ. Jadi mereka ini adalah orang Melayu Proto. Batak itu dia punya kabilah. Itu yang kita silap. Kan macam dekat negara Arab tu. Dia duk kata bahasa Akadi, bahasa Kinani, bahasa Finiki. Itu kabilah sebenarnya. Jenis jinsiah kabilah. Begitu juga kita. Tapi apakah namanya? Arab Proto. Tak bagaimana dengan orang Islam? Dinamakan Malay Proto. Kalau kita nak cari perkataan Malay kat pada masa memang susah lah nak jumpa. Even orang Arab pun payah nak cari perkataan Arab tu. Kita dengan keadaan Mesopotamia adalah sama. Nak cari identiti bangsa Melayu dengan bangsa Arab ni, cerita sama. Sebab apa? Maklumat sudah dihilangkan. Maklumat kita sudah dihilangkan. Okey. Back kepada cerita. Lepas itu kan, dia ada sebut kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya dia berkata bermula dengan 700, dia kata bermula 700 AD. 700 AD dan dia berakhir dalam 1100 AD. Maknanya kerajaan Sriwijaya itu dalam 400 tahun. Lebih kurang. Dan lebih kurang 400 tahun. Jadi apa yang jadi masalah sini? Di antara 700 tahun dengan 700 BC dengan 700 AD tu ada 1400 tahun. Di mana cerita 1400 tahun tu? Agama apa orang Melayu pada waktu tu? Sesudah orang Phoenician datang jumpa dengan kontak dengan Phoenician ni yang kita tahu 700 tahun sebab dia ada bukti. Tapi kata dengan Nabi Sulaiman, kita tak ada bukti lagi. Jadi kita tak boleh claim lah in academic line. Jadi sekarang bila dia kata kajian ni, mari, persoalan Ustazah 1400 tu duduk kat mana? Mana data kita? Ustazah percaya benda ni diambil oleh penjajah. Lepas tu mari yang Sriwijaya tu dia klik, kerajaan Kingdom of Malay tetapi beragama Hindu dan Buddha. Allah. Beragama Hindu dan Buddha dia kata Sriwijaya. Habis yang tahun 718 itu Maharaja Sri Andarwarma, maknanya seolah-olah Maharaja pertama tahu sebab Sriwijaya mulai 700 BC, 700 AD.
718 AD, raja ni pernah kontak dengan Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia kontak dengan Khalifah Umar Abdul Aziz bawah kerajaan Umayyah supaya hatta ulama-ulama Islam yang ajar agama Islam. Kalau ikut logik akal, takkan dia baru kenal masa tu je. Dia mesti dah tahu info lama dah pasal agama Islam. Barulah dia kontak. Dan Sultan Khalifah Abdul Aziz ni, kita tahu watak dia macam mana. Mustahil dia hantar seorang dua je ahli ulama dekat Sriwijaya. Dia mesti hantar. Sebenarnya Khalifah Abdul Aziz telah hantar armada. Kerajaan Umayyah pernah hantar armada ke Sumatera, ke Aceh, pernah hantar. Kita ada bukti. Kita ada bukti di Museum Aceh. Kita sebagai orang Melayu, kita kena kaji benda tu. Tahu asal-usul kita. Ya, satu. Kemudian, dia kata, kalau dalam sejarah kita, buku sejarah dia kata, para Miswara memeluk Islam kemudian di Melaka. Ada yang kata 1403, ada yang kata 1409, time para Miswara. Ustazah tu tak logik. Kalaulah para Miswara itu daripada Palembang dan Sriwijaya itu bermula daripada Palembang, maknanya para Miswara ini anak raja-raja daripada kerajaan Sriwijaya. Takkanlah dia baru masuk Islam dekat Melaka. Ni ada sesuatu yang telah dipesongkan di sini. Ustazah percaya para Miswara pada ketika itu sudah beragama Islam. Berdasarkan catatan yang mana pada 718 AD, Maharaja Seri Indawarma telah jemput, telah berhubung dengan Khalifah Umar Abdul Aziz supaya menghantar ahli ulama. Dan Khalifah ini telah hantar armada. Dia bukan hantar seorang dua. Bukan sekali dua kontak. Berkali-kali. Okey, itu di Sumatera. Kemudian di Champa. Di Champa pula, mengikut Teh Hamdul Al-Fatani, dia kata masa tahun Isa, tahun pertama Isa wujud. Dia ada sebut. Dia kata bizuhuri Isa fi sanah al-ula. Maknanya first century of AD ni. Dia kata dekat petani tu ada dua jenis Melayu. Dah ada Melayu dah masa zaman Nabi Isa lahir lagi. Dia kata ada dua jenis Melayu. Melayu pertama nama dia Melayu Buddha. Melayu kedua nama Melayu Islam. Melayu Buddha ni dia kata tanda dia Melayu Buddha kita boleh nampak dia selalu pakai leher. Tali leher ni daripada besi tembaga kemudian di leher di situ dia buat loket lah. Kita panggil loket, gambar singa, gambar binatang. Itu Syekh Hamdul Fatani kata. Adapun yang dan suka makan babi. Suka makan tu. Adapun yang Melayu Islam ini, yang Melayu Islam dia kata sentiasa pakai kain sarung. Kemudian di pinggan tu, kain sarung dekat pinggan tu dia selalu letak belitung. Belitung ni alat senjata lah, alat senjata. Dan orang Melayu Islam ni dia tak makan babi, tak suka makan babi. Dan kerana babi ni kotor mengikut pandangan dia dan dan babi ni juga merosakkan makanan tanaman mereka. Jadi kesimpulan kita boleh buat, orang Melayu purba telah wujud zaman sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam lagi. Tetapi kita tidak berjumpa data. Kita cuma hanya mendengar cerita legenda. Dan ada mengatakan kenapa dari Champa? Ustazah berpendapat Champa orang Melayu kalah. Orang Melayu kalah dan masa itu dikuasai oleh kerajaan yang ketika Melayu ada di kawasan Champa itu dia ada 3 kerajaan. Kerajaan Anam. Kerajaan Anam itu kerajaan daripada Taiwan, China, Indochina kena Anam. Satu kerajaan Mun. Mun lebih kepada Burma dan bahagian bahagian. Dan satu lagi kerajaan Las. Kerajaan Siam tu sendiri. Jadi apa yang Ustazah nak cerita di sini adalah macam mana boleh munculnya orang Melayu di Champa? Bagaimana wujud? Kalau Ustazah baca dalam Bible, dia ada sebut bahawasanya Nabi Ibrahim AS pernah berkahwin dengan seorang wanita dari Champa. Namanya Keturah. Dia sebut dalam Bible.
Dalam kitab-kitab Arab sebut, tapi dia tak sebut yang mari daripada campang. Dia tak sebut. Sebab mungkin Arab dia tak berapa tahu. Jadi tapi dalam Bible ada sebut. Nama Qaturah itu sendiri mengikut pandangan Jawad Ali dalam kitab dia, Ustazah memang baca Fasil Tarikh Maqabla al-Islam. Dia kata apa? Dia kata Qaturah itu dia punya nama tu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani Qaturah. Dalam bahasa Arab maksudnya bakhur. Bakhur ini maksudnya kayu gaharu. Dia panggil wanita itu ialah kayu gaharu. Kerana berasal daripada timur jauh. Ini yang siapa namakan pendeta-pendeta tu. Penulis-penulis Taurah itu. Siapakah Qaturah ni? Mengikut dalam Ustazah baca, Qaturah ini adalah bibik kepada Siti Sarah. Dia yang jaga Nabi Ishaq alaihissalam. Apabila Siti Sarah meninggal, Nabi Ishaq minta Nabi Ibrahim kahwin dengan Qaturah ini. Hasil daripada perkahwinan itu dia mempunyai 6 orang anak. Mengikut dalam Bible memang ada tulis nama anak-anak itu. Salah seorang daripada anak dia itu adalah keturunan Mongolia. Kita ni DNA kita Melayu ni, dia tak panggil DNA Melayu. Kalau kita pergi ke London, di pusat DNA, dia tak akan panggil kita DNA Melayu. Kita pergi cek DNA kita dalam kategori Mongolite DNA. Kenapa? Daripada 6 orang tu, 2 orang tu adalah Melayu. Yang hilang tu, kalau ikut dalam Bible, dia kata Faiz. Di Kedem country, Faiz. Ibrahim alaihissalam hantar 2 orang ni, anak dia lelaki ni, yang dikatakan oleh Yahudi tu hilang. 2 orang ni ke Faiz. Faiz ni dia pergi ke tempat balik ke tempat mak dia. Situ boleh munculnya. Asal usul orang Melayu ni. Dia usahlah percaya benda tu. Sebab mengikut Syekh Al-Fatah ni, Melayu sudah ada zaman Nabi Isa alaihissalam, dan mengikut kajian yang saya jumpa tu, sudah ada kontak finishing dengan orang Batak. Habis dia lalu jalan mana? Ustazah berpendapat Lembah Bujang itu kawasan yang menjadi kontak antara kawasan di sebelah sini dengan di kawasan sebelah Laut Cina Selatan. Hari masa tu mereka tak lalu lagi Laut Cina Melaka. Kawasan di Southern antara Singapura, antara Singapura dan dan Jawa. Mereka tak lalu sebab tak ada orang lalu. Kawasan itu menakutkan. Mereka ke kontak ni sebab bagi mereka dekat kan daripada India terus ke Sumatera. Dan kemudian Sumatera dengan Kedah tu kan face to face. Sampai hari ni pun Sumatera dengan Kedah face to face. Sekarang ramai orang Sumatera pergi ke Pulau Pinang untuk ke hospital dan sebagainya. Dia face to face dekat. Jadi no wonder lah ada satu jalan itu Lembah Bujang itu. Dan Lembah Bujang itu mengikut geologis, ocean geologist, dia kata apa? Dia kata boleh tembus ke Teluk Siam. Ustazah percaya jalan itu tertutup akibat daripada peperangan. Kalau kita baca sesudah itu, banyak peperangan berlaku. Siam serang kawasan Tanah Melayu ini. Ini berlaku sekitar 700 tu. Zaman sebelum zaman Sriwijaya, selepas zaman Sriwijaya. Sebenarnya orang Melayu ini sentiasa diserang. Dan kita adalah bangsa yang kalah sebenarnya. Kita telah ada tempat, kita telah ada kerajaan, tetapi kita kalah. Jadi bila kita kalah, tak ada satu yang boleh menyokong kita, kemudian kita dikuasai pula oleh penjajah. Jadi banyaklah bahan-bahan dan data-data kita diambil. Jadi hinggalah munculnya kerajaan Sriwijaya tu. Tetapi masalah dalam sejarah kita, dia tulis kerajaan Sriwijaya itu berbangsa, beragama Buddha dan Hindu. Ustazah ada persoalan besar lah sini. Sebab pada Ustazah, agama Sanskrit, agama Hindu-Buddha itu berasaskan kepada agama Sanskrit kan. Agama Sanskrit itu hanya muncul 500 tahun saja. Munculnya agama Sanskrit sebabnya lahirnya Buddha. Buddha pun sekitar 500 tahun. Dan Buddha menggunakan bahasa Sanskrit halus, Prakrit dan Pali. Jadi persoalannya sekarang, kalau dah 500, sedangkan 700 dah ada kontak dengan Phoenician, maknanya kita faham orang Phoenician adalah proto-Arab yang tauhid, yang percaya kepada monotheis. Dia orang monotheism.
Takkan tak ada konteks, takkanlah Phoenician tu hanya ajar kepada kaum orang Dayak tu hanya menulis je tulisan. Takkan tak ajar macam mana cara berfikir, adab, civilization, kehidupan, takkan tak ada. Pegangan agama, takkan tak ada. Wahai ustazah, besar ustazah di sini, kita hilang data daripada 700 AD, 700 BC hingga 700 AD. Ustazah harap ada orang cari data ni. 1400 tahun data kita telah hilang. Baik, kita sudah pun lebih 15 minit. Tak apa. Alhamdulillah kita sudah pun selesai untuk siri kelima kita, siri evolusi bahasa dan asas tamadun. Dan insya-Allah kita akan berhenti dan bersambung di siri akan datang, iaitu pada hari Jumaat pukul 9 malam, dan pada masa yang sama kita juga ada siri khas bibliofilia, iaitu kita menampilkan para cendekiawan yang telah membaca buku dan akan berusaha untuk menghuraikan ataupun memberikan sedikit pandangan berkenaan buku yang ditulis oleh Ustazah. Wallahualam, saya rasa itu saja daripada kami PKPM, dan insyaAllah kita bertemu di dua siri, iaitu di dua sesi, iaitu bibliofilia pada hari Rabu, setiap hari Rabu pukul 9 malam, dan hari Jumaat siri lecture, iaitu pada pukul 9 malam juga. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.